Kata Ibn Taymiyah, zikir Allah ni Rasulullah tak ajar. Lalu diluaskan lagi di akhir zaman ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah mazhab Wahbi. Lalu dibuatlah petua ulama-ulama Wahbi ini ada sebuah kitab Fatwa Usaimiyah. Fatwa Usaimiyah ni satu buku fatwa yang ditulis oleh Syekh Usaimin, orang ulama di Mekah Madinah, ni Wahbi. Dalam kitab ini orang bertanya, "Wan, apa hukum orang berzikir Allah?" Jawabnya apa? Siapa zikir Allah berdosa dan bakal dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ulama Wahbi di Malaysia ni, saya cakap terang saja, sama saja. Sebenarnya tuan-tuan, pandangan zikir Allah ni tidak ada faedah. Kalau Allah Akbar baru boleh. Ini sebenarnya pandangan orang yang tak belajar zikir. Kalau orang belajar zikir, tak ada. Siapa ahli zikir? Antaranya Imam Ghazali. Tengok dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ajar kita ambil wudhu, siap-siap betul-betul, ambil tempat yang khusus, yang sunyi, duduk, sebut Allah. Jangan baca lain. Ini Imam Ghazali. Siapa zikir Allah, hatinya akan lembut. Kalau keras macam mana? Kalau kalimah Allah itu memang betul-betul masuk dalam hati, orang yang hati keras macam mana jadi lembut. Ini kan maksudnya Rasulullah suruh kita zikir sampai ke peringkat Bismillah. Tiba-tiba ada orang kata zikir Allah tak ada faedah. Besok dia nak mati, nak ingat apa? Kita soal. Kalau tak boleh zikir Allah, besok dia orang ni nak mati, nak ingat apa? Apa yang nak diingat? Dah ingat Allah haram, masuk neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan mengingatkan makna ayat 7 surah Al-Anbiya yang telah saya bacakan tadi. Ayat tersebut bermaksud, maka hendaklah kamu tanya kepada ahli zikri, kepada ahli zikir, sekiranya kamu tak tahu. Ayat ini diberi pengertian dengan berbagai pengertian. Tapi kalau kita ambil makna zahirnya saja, maka ayat ini bermaksud sekiranya kamu tak tahu apa-apa masalah, maka hendaklah kamu tanya kepada ahli zikir. Kenapa kalau kita tak tahu? Allah perintah kita supaya kita bertanya kepada ahli zikir. Jawapannya pada akal kita ialah kerana ahli zikir ni manusia yang paling cerdik. Jadi patutlah menasabah. Kalau kita diperintah oleh Allah supaya kita bertanya kepada ahli zikir bila kita menghadapi masalah, sehingga kita tak tahu macam mana nak selesai masalah. Rasulullah SAW satu ketika bila ditanya oleh setengah sahabat, "Ya Rasulullah,
manusia yang manakah yang paling cerdik? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling cerdik, paling bijaksana? Maka Rasulullah jawab, aksaruhum lillahi zikran. Manusia yang paling cerdik ialah manusia yang paling banyak berzikir, mengingati Allah. Tapi ditambah lagi satu oleh Rasulullah, aksaruhum lillahi zikran walil mauti isti'dadan. Paling banyak mengingati Allah dan paling banyak menyediakan kebaikan atau bekalan untuk mati. Yang dimaksudkan paling banyak menyediakan bekal untuk mati ini, melakukan banyak kebaikan. Jadi memang betul, apabila seorang tu banyak berzikir, orang tersebut akan banyak buat baik. Sebaliknya, siapa yang kurang zikir, dia kurang buat baik. Kalau kita zaman sekarang nak jadi orang cerdik, sekolah. Makin tinggi sekolah kita, makin cerdik. Sehingga ada anggapan masyarakat paling cerdik ialah profesor. Tak cukup profesor emeritus. Sampai mati pun disebut. Dia kenang, sehingga diberi apa title? Oh, dia itu manusia yang berjaya dengan cemerlang, gembilang dan terbilang. Tapi orang zikir tak ada. Ini memanglah itu, tuan-tuan. Sebab apa yang berlaku pada masyarakat manusia itu nilai-nilai yang dibuat oleh manusia. Tapi nilai yang dibuat oleh Allah lain. Allah bagi tahu kita, kalau kita menghadapi masalah kita tak tahu nak selesai, kita tanyalah ahli zikir. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam atau sejarah manusia, siapakah manusia yang paling cerdik, paling pandai, paling bijaksana? Jawapannya ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Zaman kita, zaman Islam, manusia paling cerdik ialah Rasulullah. Rasulullah paling cerdik. Kan kita wajib percaya 4 sifat Rasulullah, antaranya Rasulullah itu bersifat fatona. Bukan saja fatona, tapi paling cerdik. Cuba kita tengok kecerdikan Rasulullah SAW. Dia seorang saja menyebarkan Islam dalam masyarakat jahiliyah. Sekolah pun tak ada. Nabi pun tak sekolah, tak belajar dengan manusia. Dia berjaya menyebarkan ajaran Islam ni sampai sekarang ke seluruh dunia. Pengikut Islam ni sekarang, umat Islam sudah ada 1.8 bilion. Ini adalah gambaran kecerdikan Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa ahli zikir itu paling cerdik? Siapa banyak zikir, dia paling cerdik. Inilah satu kesilapan kita. Selama ni manusia
hanya menggunakan ukuran kecerdikan akal. Tapi bila datang Islam, rupanya kecerdikan itu bukan hanya pada akal, tapi di dalam hati. Akal dan hati, itulah, disitulah letaknya kecerdikan. Bila seseorang itu dapat menggunakan akal dan hati dengan sebaik-baiknya, tentulah orang tersebut sangat cerdik. Kita semua tak tahu ya. Walaupun kita ada akal, ada hati, kita tak tahu, kita tak sedar. Apa guna akal, apa guna hati? Kalau mata kita tahu untuk melihat. Jadi tak ada mata, tak nampak. Tapi akal dan hati ini kita tak pernah fikir apa kegunaan. Macam mana daya akal, daya hati ini macam mana. Akal itu tuan-tuan, dayanya hanya boleh menerima perkara-perkara yang boleh diterima oleh akal. Dalam bahasa Arabnya makulat. Ain ni makulat. Qaf makulat. Makulat ni perkara-perkara masuk akal. Al-aqlu lil makulat. Akal itu kegunaannya untuk menerima sesuatu yang boleh masuk akal. Kalau sesuatu yang tak boleh masuk akal, akal tolak. Contohnya lah, 2 kali 2, 5. Akal tolak lah. Kalau 2 kali 2, 4, okey. Saya dari kampung saya tadi, ya, hampir pukul 7 sampai sini bang. Tapi itu masuk akal kerana naik kereta ya. Tapi kalau saya bertolak dari rumah saya Johor Bahru, pukul 7 sampai sini bang, itu tak masuk akal. Orang pun kata macam-macam, ni ustaz pakai ilmu sapu angin ni. Ya. Sebab itu Rasulullah cerita tentang Isra' Mi'raj, susah nak terima oleh akal. Ya, susah nak terima oleh akal. Kan ada beberapa orang yang lemah imannya, dia guna akal saja, murtad. Betul lah kalau gini orang-orang Quraisy Muhammad ni gila. Tak pernah sabar satu malam sampai begitu jauh. Kemudian hati apa dia tuan-tuan? Oh, hati ni sangat canggih. Hati itu untuk memahami. Dia ada daya kepahaman yang jauh lebih canggih dari berbanding dengan akal. Kenapa? Al-aqlu lil mafhumat. Ini Allah sendiri bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami sediakan untuk isi neraka itu ramai dari kalangan jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin-jin manusia-manusia itu ada akal, tapi malangnya mereka tidak mampu menggunakan akal mereka untuk memahami kebenaran Allah. Daripada ayat ini dah kita tahu kegunaan akal untuk memahami. Kegunaan hati untuk memahami.
Akal banyak yang tak boleh faham. Bila akal tak boleh faham, tolak ke hati. Contohnya lah ya. Ini contoh ni selalu saya dah sebut di mana-mana. Bila turun ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hingga akhir. Hari ini Allah berkata ya, Allah berfirman, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Bila turun ayat ni, para sahabat semua suka. Pasal apa? Mereka guna akal. Oh, kalau begitu alhamdulillah lah. Allah dah apa ni? Dah terima agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita. Allah dah akui. Alhamdulillah kita dah berpegang dengan agama Allah. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ini kan pelik. Pasal Sayyidina Abu Bakar dia guna hati, sahabat guna akal. Bila akal dia dapat faham apa yang disebut dalam apa ni, dalam ayat tersebut yang disebut oleh Allah saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar menggunakan hati, dia dapat memahami apa yang tersirat. Bila sahabat tanya, kenapa ya Abu Bakar kau menangis, kita suka ramai-ramai ni, kata Abu Bakar, aku faham ayat ini menandakan Rasulullah hampir wafat. Barulah terkejut sahabat, semua nangis. Ini satu contoh ya. Kita baca Fatihah sehari semalam wajib 17 kali. Kita faham tak? Kita faham tak? Kalau yang ditulis itu faham, terjemahannya faham, tapi yang tersirat faham tak? Kenapa tak faham? Karena kita tak gunakan hati kita. Siapa yang menggunakan hati, dia baru faham. Siapa guna akal, dia faham zahirnya saja. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, hidayatkanlah kami jalan agama-Mu yang benar. Itu saja. Tapi yang gunakan hati, macam-macam. Kami dah minta sehari semalam ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Sejak akil balik sampai umur 70. Allah tak jawab-jawab. Yang cerdiklah akal. Saya tak pernah pun dengar Allah jawab ihdinas siratal mustaqim. Allah tak kabulkan. Tapi yang guna hati, dia faham. Allah dah jawab pun. Banyak tempat dalam Quran Allah dah jawab. Tapi oleh kerana kita tak faham, tak boleh, tak mampu menggunakan hati, maka kita kata Allah tak bagi jawapan. Meringit-ringit kita ihdinas siratal mustaqim sampai ketua, Allah tak jawab. Tapi kalau kita guna hati, tuan-tuan, baca Quran, kita jumpa. Cuba saya bacakan ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Ya Muhammad, engkau ajarkan kepada umatmu, engkau bagi faham kepada umatmu, sesungguhnya Allah telah menyesatkan orang-orang yang telah dikehendaki untuk disesatkan. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah itu sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang benar-benar kembali
bertobat kepadanya. Kan dia dapat jawapan. Jawapan ni boleh diurai panjang lebar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok kecerdikan Nabi memang hebat. Memang munasabahlah Nabi paling banyak berzikir. Selain daripada itu, memang Nabi sentiasa dapat wahyu daripada Allah. Kalau kata-kata Rasulullah itu wahyu, fikiran Rasulullah pun wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Banyak cakap-cakap Nabi sekarang ni berlaku. Macam minyak, tuan-tuan, dikeluarkan daripada bumi itu. Nabi dah bagi tahu. Itu kecerdikan Nabi. Minyak petrol yang digali daripada perut bumi. Nabi dah beritahu. Karena satu ketika, tuan-tuan, bila Jibril tanya tanda-tanda hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat hampir terjadi. Kata Nabi Muhammad, apabila asap keluar daripada bumi. Dulu, tuan-tuan, ulama bingung, apa asap keluar dari bumi? Ulama kata, betul lah, nanti keluar asap ni daripada sana. Dari bumi Iran, dari bumi Iraq lah. Bila dah zaman moden, ulama zaman moden ni senang. Asap keluar dari bumi ni maksudnya minyak. Minyak. Kan Nabi dah bagi tahu 1400 tahun dulu. Kalau tak cerdik, takkan Nabi boleh cakap. Satu lagi Nabi kata, tanda hampirnya hari kiamat ni ialah orang-orang Badawi yang kerjanya memelihara kambing di padang pasir, tak pakai kasut, kesana kemari, berlumba-lumba buat rumah tinggi-tinggi. Kan dah berlaku. Kerajaan Arab Saudi tu, Bani Saud tu dulu, dia beli kambing dia. Salah satu wak Badawi di padang pasir. Tapi mulai tahun 1924, dibantu oleh kerajaan Inggeris, dia dapat menggulingkan pemerintah Malik Usin yang menguasai Mekah Madinah. Lalu terdirilah kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Mulai pada tahun 1924. Sekarang kita tengok Arab Saudi dah buat rumah tinggi-tinggi. Cuba tuan-tuan tengok hotel yang paling banyak bilik di mana? Boleh buka kat itu, Google. Bilik hotel yang paling banyak bilik ialah di Madinah. Satu masa dulu kat Genting. Kita tak tahu negara kita ni jadi nombor 1 lah, hotel terbesar, banyak bilik, beribu-ribu. Hotel dekat Genting. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh Arab Saudi di Madinah. Begitulah, tuan-tuan, kecerdikan Nabi. Bila Nabi wafat, kecerdikan Nabi itu tertumpah kepada 4 orang khalifah. Kita nampak bagaimana 4 orang khalifah hebat. Kemudian kita tengok, tuan-tuan, para ulama. Katalah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sebelum dia berzikir, memang dia ulama yang hebat.
Tapi sesudah dia belajar tasawuf, dia banyak zikir, jadi ahli zikir, cukup hebat. Kalau Imam Ghazali itu tak belajar tasawuf, tidak belajar zikir, tak banyakkan zikir, Imam Ghazali berzikir berapa hari tuan-tuan? Duduk dekat Masjid Amawi di Damsyik 10 tahun. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi Bandar Damsyik, ziarah Masjid Al-Amawi. Di bahagian depan tu, sebelah kiri, sebelah kanan, ada satu bilik, ya, ditulis Zawiyah Ghazaliyah. Kita tanya penjaga masjid itu, bilik inilah Imam Ghazali berzikir. Berapa tahun? 10 tahun. Tidak cukup itu, dia balik ke Baghdad. Di Baghdad setahun lagi. Jadi selama 11 tahun. Uzlah dan khalwat berzikir. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab Imam Ghazali. Seperti kitabnya Ayyuhal Walad, Umdatul Talibin, kitabnya Ikhya. Tuan-tuan boleh temui. Imam Ghazali ni kita dah tahu, ya. Yang tuan-tuan mungkin kurang tahu ialah Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tokoh ini 100 tahun sesudah Imam Ghazali. Hidup 100 tahun sesudah Imam Ghazali. Imam Ghazali meninggal dunia 505 Hijrah. Syekh Fakhruddin Ar-Razi meninggal dunia 606 Hijrah. Dia sebelum belajar zikir, dia ulama yang hebat juga di bidang ilmu tauhid. Dikatakan semasa hidupnya beliaulah ahli tauhid yang paling hebat. Tapi sesudah beliau sedar, rupanya ilmu tauhid yang ada pada dirinya itu tidak ke mana. Lalu beliau belajar zikir. Siapa gurunya? Syekh Najmuddin Al-Kubra, yang meninggal dunia 618 Hijrah. Murid meninggal dulu, guru ni kemudian. Dia belajar apa tadi? Syekh Fakhruddin Ar-Razi belajar zikir pada Syekh Najmuddin Al-Kubra. Kalau tuan-tuan dengar tarekat Kabrawiyah, inilah. Bila Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini belajar berzikir, hati dia hidup, maka kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, terutamanya tafsir Quran, kita baca memang berbeza. Memang pandangan beliau di dalam ilmu tafsir itu lebih luas, lebih mendalam. Tuan-tuan kalau susah-susah, cuba tengok tafsir yang ditulis oleh beliau. Tafsir Al-Kabir atau tafsir Fathul Ghaib. Saya dah tengok, tuan-tuan. Saya tengok dia tafsirkan satu ayat. Ayat 205 surah Al-A'raf. Dia boleh tafsirkan bermuka-muka. Banyak halaman. Ahli tafsir lain tidak sebut, dia sebut. Memang hebat. Ayat 205 surah Al-A'raf ni, perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi berzikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, hendaklah engkau ingat dan sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu, dalam keadaan hatimu tadarruk kepada Allah, takut kepada Allah, tanpa ada suara dalam hati saja. Sepanjang siang dan malam, ya Muhammad, engkau jangan
jadi orang yang berhati lalai. Itu terjemahnya. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir beliau, tuan-tuan, diurai banyak halaman yang kita tak jumpa dalam tafsir yang lain. Kalau kita tengok di Mesir, seorang ulama dalam bidang fiqh, dia ikut ulama mazhab Syafi'i yang bernama Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Dia meninggal dunia 660 Hijrah. 660 Hijrah. Seorang ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan, nama beliau semakin cemerlang. Diataskan oleh Syekh Abu Hasan As-Sazili. Dia seorang ulama daripada Maghribi. Tapi oleh kerana beliau dipetuakan oleh ulama fiqh sebagai sesat, maka ulama fiqh mohon pada kerajaan supaya dibuang negara. Kerajaan Maghribi halau dia ke Mesir. Dia duduk di Iskandaria. Ketika itu ulama Azhar turun ramai-ramai belajar berzikir dengan Syekh Abu Hasan As-Sazili. Kemudian tuan-tuan, di dunia Islam, termasuk dalam negara kita, ada sebuah kitab yang hebat, lebih hebat kalau dibandingkan dengan kitab Ihya. Apa dia? Kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kitab Hikam Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni, dia jadi terkenal dan bijak di bidang agama, terutamanya di bidang akidah, di bidang tasawuf, sesudah beliau belajar zikir. Asalnya beliau seorang ulama di bidang fiqh, seorang faqih. Dia sangat benci pada ilmu tasawuf dan benci sangat tentang ilmu zikir. Karena itu beliau memusuhi seorang ahli zikir yang bernama Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi ini murid pada Syekh Abu Hasan Sazali tadi. Memusuhi. Di mana-mana Ibnu Athaillah cakap manalah ada ilmu selain daripada yang kita tahu ni, mana ada ilmu. Karut aja. Entah macam mana tuan-tuan. Ada satu ketika Allah beri hidayat. Dia terkejut. Terkejut macam mana? Tiba-tiba je dia terkejut. Aku tak pernah mendengar pengajaran Syekh Abu Abbas. Kenapa aku ni memusuhi, mengatakan dia itu sesat? Aku sekali pun tak pernah dengar. Lalu tuan-tuan, pada malam itu, dia pergilah ke pengajian Syekh Abu Abbas Mursi. Dia curi-curi lah. Duduk jauh-jauh, dengar. Dia dengar daripada awal hingga akhir. Ditulis pandangan beliau. Rupa-rupanya sesudah aku dengar apa yang diajarkan oleh Abu Abbas Mursi dari awal hingga akhir, semuanya merupakan mutiara-mutiara ilmu yang mahal-mahal, yang mengalir terus daripada Allah ke dada Abu Abbas Mursi. Lalu aku sedar
Dan malam itu juga aku menemui Syekh Abu Abbas Musi. Aku minta izin untuk jadi muridnya. Ini tuan-tuan boleh tengok sejarah ini Ibnu Athaillah. Jadi dia jadi murid. Abu Abbas Musi meninggal. Jadi Ibnu Athaillah ini menggantikan tempat gurunya. Masa itulah si Ibnu Athaillah ni banyak mengarang kitab. Antaranya yang terkenal ya kitab Hikam Ibnu Athaillah yang sudah diterima banyak bahasa. Bukan saja bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Belanda. Terkenal. Kalau di Malaysia ni abad 19 dulu yang menerima, mengulas, syarahkan ialah Tok Pulau Manis. Itu yang kitab yang dikenali kitab Hikam Melayu. Dalam tulisan Jawi, kitab Hikam Melayu. Kitab Hikam Melayu ni ialah kitab hikam karangan Ibnu Athaillah, diterjemah oleh Tok Pulau Manis dan diulas, diberi ulasan maksud-maksud satu-satu hikmah. Jadi kita boleh tengoklah pengaruh kitab hikam memang hebat. Hikmah ni tuan-tuan, daripada hikmah, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Hikam. Makna hikmah ni, kata-kata hikmah ni, ialah kata-kata yang ringkas, yang padat. Bila disyarahkan, jadi panjang lebar, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kerana itu disebut sebagai hikmah. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ni ada 263 hikmah. Memang hebat tuan-tuan. Saya sebut satu sajalah. Saya sebut satu. Apa dia? Min alamati i'timadil amali nuqsanur raja inda wujudi zalali. Ini hebat. Salah satu tanda kurangnya pergantungan hati kepada rahmat Allah ialah apabila seseorang itu melakukan dosa, dia putus asa. Min alamati nuqsanur raja wujudul nuqsanur raja min alamati i'timadi alal amal. Sebahagian daripada tanda seseorang itu bergantung pada amal kebaikannya ialah kurangnya sifat tawakal kepada Allah bila orang tersebut melakukan kesilapan atau kejahatan atau dosa. Kan bila kita tengok orang melakukan dosa, ahli neraka, itu tidak boleh. Tapi memang hebat tuan-tuan kalau kita baca kitab hikam. Jadi kita berbalik semula tadi, kecerdikan itu sebenarnya dalam hati. Bila seorang itu berzikir, hati itu akan hidup. Ibnu Athaillah kata, bila seorang itu zikir, hati itu dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Dan cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati orang berzikir ni ada 3 jenis. Dimulai dengan nur intibah. Dengan nur intibah hati hidup dan hati bercahaya walaupun belum terang. Kedua, nur khudur. Kalau dapat nur yang kedua ni, hati lebih terang, dan ingatan kepada Allah lebih baik.
pengaruh-pengaruh lain daripada Allah dalam hati sudah tidak ada. Hati hanya kepada Allah saja. Kemudian yang akhir sekali, nur al-wisal. Nur al-wisal ini tuan-tuan, yang menyampaikan seseorang itu kepada hakikat dan ma'rifatullah. Kalau kita gunakan suratul Fajri pun boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Bila zikir itu, nur zikir itu sampai tingkat akhir, nur wisal, inilah orang tersebut akan sampai ke derajat hakikat dan ma'rifatullah. Jadi hamba Allah yang sempurna, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah saya terangkan dalam kuliah lepas ni. Jadi bila hati itu dah hidup, tuan-tuan, situlah kecerdikan hati. Saya dululah di kampung, mungkin tuan-tuan temu sama. Sejak kecil-kecil dulu saya dengar orang tua-tua, atuk-atuk juga. Bila tengok budak cerdik, apa kata mereka? Budak ini terang hati. Betul tak? Ada tak kita dengar budak ni terang akal? Ada? Tak ada. Budak ni terang hati. Saya fikir tuan-tuan pun sama di kampung-kampung. Tengok aja budak cerdik, budak ni terang hati. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Orang-orang kafir itu bukan buta mata kepala. Mata kepala mereka baik. Akan tetapi buta mata hati yang di dada. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ini satu ayat yang sangat penting. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami beri cahaya dalam hati yang hidup. Ya, hati seorang mukmin itu mati, Allah hidupkan dengan zikir. Sudah dihidupkan, Allah terangkan, wa ja'alna lahu nuran. Kami jadikan dalam hati yang hidup itu cahaya. Ya. Bila hati hidup bercahaya, seterusnya apa Allah terangkan? Yamshi bihi finnas. Maka orang yang hatinya kami hidupkan, kami beri cahaya, orang tersebut dapat menambah ilmu dengan hatinya yang hidup dan bercahaya itu. Ilmu itu terus disebarkan kepada masyarakat manusia. Ini cukup terang, tuan-tuan. Peranan orang yang hatinya hidup, dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, maka hati yang macam ni boleh digunakan untuk menambah ilmu yang tak boleh ditimbul oleh akal. Ilmu itu akan memberi manfaat kepada masyarakatnya. Yamsi bi finnas. Disebarkan kepada masyarakat manusia. Tengoklah Imam Ghazali. Kitab-kitab atau tulisannya sudah 900 tahun. Kitab Ihya. Dalam seminar di Jakarta, tuan-tuan, ada seorang wakil daripada Moskow. Dia kata, aku bukan orang Arab, tapi aku Islam. Pengaruh kitab Imam Ghazali ini
di kalangan masyarakat Islam di Rusia dah lama. Saya sendiri pun baca kitab ni yang diterjemah ke bahasa Rusia. Jadi itulah betul lah. Semua tulisan Imam Ghazali itu bermanfaat. Sudah beratus tahun, 900 tahun dah. Macam katalah Imam Syafi'i. Bukan senang tuan-tuan nak beristihad walaupun dalam bidang fiqh. Seorang ulama hadis, Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani dengar cerita sejak kecil tu tuan-tuan, dia rajin belajar, tapi dia bodoh. Ini setengah cerita yang saya dengar lah. Saya baca, dia bodoh. Dia belajar tak dapat. Jadi dia macam putus asa, dia balik. Gurunya nasihatkan tak usahlah balik, belajarlah. Tapi dia terus balik. Dalam perjalanan balik itu, entah macam mana dia letih, dia singgah sebuah gua kecil lah. Bukan gua sangat. Dia duduk situ keletihan. Dia tengok ada air menitik di atas. Kena batu. Dia tengok aja. Batu itu berlubang. Jadi terfikir, macam mana air yang begitu lembut boleh jadikan batu ni berlubang. Daripada situlah tuan-tuan, dia dapat hidayat. Dia tak jadi balik, dia balik semula ke madrasah, dia belajar. Itulah akhirnya dia jadi seorang cerdik. Ibnu Hajar Asqalani ini tak salah saya, ahli hadis yang syarahkan kitab Sahih Bukhari. Kami hebat. Dah ada bang lah? Belum. Ya? Dah lepas. Kita sambung sekejap lah ya. Jadi kita tutuplah kuliah kita pada malam ni. Jadi memang betul ya. Allah perintahkan kita ni berzikir bersungguh-sungguh. Kerana zikir itu menghidupkan hati. Selalu saya dah sebut, ya, Ibnu Taimiyah kata, zikrullah lil qalbi kalma'i lisamaki. Zikrullah itu bagi hati persis seperti air bagi ikan. Bagaimana ikan kalau tak ada air, bagaimana hati kalau tak ada zikir, mati. Ya. Rasulullah pun bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa zikir mengingati Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak berzikir, tidak mengingati Allah, seperti orang hidup dengan yang mati. Iaitu hatinya hidup, satu lagi hatinya mati. Ini betul Kalau kita tengok dalam Quran pun, gulungan orang-orang hampir kepada Allah yang akan dimasukkan surga yang hebat, yang istimewa, semua ahli zikir. Disebut as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun itu artinya orang mukmin yang banyak zikir. Sehingga para sahabat Nabi pun begitu juga. As-sabiqun al-awwaluna. Artinya para sahabat tu banyak zikir. Jadi kita berhentilah setakat ini saja. Ya. Berkenaan dengan zikir-zikir Allah. Ada orang kata zikir tu kena lengkap baru sempurna. Contohnya subhanallah, alhamdulillah. Dan dia orang kata zikir Allah ni tak ada faedah. Ada satu masalah yang sudah lama ya. Lama pun tak lama ya.
dalam beberapa tahun lepas di media sosial, di TikTok, di Facebook, ada setengah ulama ini yang berpaham Wahhabi lah, saya terus terang. Ini berasal daripada pandangan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' lil Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, zikir Allah ni Rasulullah tak ajar. Lalu diluaskan lagi di akhir zaman ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itulah mazhab Wahhabi. Lalu dibuatlah petua ulama-ulama Wahhabi ini, ada sebuah kitab Fatawa Usaimiyah. Fatawa Usaimiyah ni buku, satu buku fatwa yang ditulis oleh Syekh Usaimin, seorang ulama di Mekah Madinah, dia Wahhabi. Dalam kitab ini orang bertanya, Tuan, apa hukum orang berzikir Allah? Jawabnya apa? Siapa zikir Allah berdosa dan bakal dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ulama Wahhabi di Malaysia ni, saya cakap terang saja, sama saja. Sebenarnya tuan-tuan, pandangan zikir Allah ni tidak ada faedah. Kalau Allah Akbar baru boleh. Ini sebenarnya pandangan orang yang tak belajar zikir. Kalau orang belajar zikir, tak ada. Siapa ahli zikir? Antaranya Imam Ghazali. Tengok dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ajar kita ambil wudu, siap-siap betul-betul, ambil tempat yang khusus, yang sunyi, duduk, sebut Allah, jangan baca lain. Ini Imam Ghazali. Kalau abad yang awal lagi, Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, beliau pun mengajar orang ramai zikir Allah. Cuba kita banding, Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah dengan ulama sekarang. Walaupun ada PhD lah. PhD itu mengalahkan kedudukan ulama dulu. Tak ada apa tuan-tuan. PhD ni saya dah buat dua PhD. Tak ada apa pun. Bukan saya melecehkan, tidak menghargai PhD. Memang penting PhD. Tapi bila dah pegang PhD, bukan dah bermakna dia dah pakar. Tak ada. Sikit saja. Bagi saya, siapa yang mengatakan dikira Allah ni tak ada faedah, berarti dia tidak pernah belajar amalan, ilmu dan amalan zikir. Di dalam Quran, tuan-tuan, Allah sebut begini, Bismillahirrahmanirrahim, Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ayat 23 surah Az-Zumar. Akhir ayat 23 surah Az-Zumar. Kemudian seluruh anggota dan hati jadi lembut ketika mengingati Allah, ketika menyebut Allah. Saya nak bagi tahulah ini satu contoh, tapi kejadian seperti ini yang saya temui banyak ni. Seorang murid saya, dia telefon saya, Tuan, saya ni di Hospital Sungai Buloh. Tengok mak saya masuk ward dah 2 minggu. Tapi saya petang ni saya tengok mak saya ni macam dia nak pergi, Tuan. Apa saya nak buat? Saya tanya, awak ada wuduk ke? Ada. Awak cuba cari bangku, duduk dekat bahagian kepala mak tu, ajarkan mak awak, talkinkan Allah. Mak itu, awak suruh mak ikut Allah. Awak jangan tinggalkan mak. Sehingga betul-betul dia meninggal. Jadi,
murid saya ni pun buatlah Allah, Allah. Mak dia boleh ikut. Lebih kurang 1 jam, mak dia meninggal. Dalam keadaan Allah, Allah. Jadi, dia pun bagi tahu saya, tuan mak saya dah meninggal. Betul. Dalam keadaan dia sebut Allah, Allah. Dia ikut apa yang saya talkinkan. Kemudian tuan-tuan, saya bagi tahu dia siapa yang bakal mandikan mak ni. Biasa di kampung saya, kakak-kakak saya lah selalu mandi mayat yang orang perempuan. Tak apalah kalau gitu. Cuma satu, saya pesan, tanya kakak-kakak yang mandikan mak ni, macam mana nanti keadaan jenazah mak awak. Sesudah dimandikan semua tuan-tuan, sudah dikebumikan, ya, murid saya ni tanyalah kakak dia. Jadi murid saya ni jumpa saya, dia bagi laporan. Dia kata apa? Walaupun mak dia sudah meninggal dunia, waktu asar dimandikan besoknya dalam pukul 10-11, seluruh anggota semua lembut. Leher-leher pun macam hidup, tangan pun tak macam orang hidup, kaki semua macam orang hidup. Ini dalilnya tuan-tuan, bukan kata saya, bukan hadis Nabi. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Siapa zikir Allah, Allah hatinya akan lembut. Kalau keras macam mana? Kalau kalimah Allah itu memang betul-betul masuk dalam hati, orang yang hati keras macam mana jadi lembut. Pengisap dadah, penagih dadah, macam-macam. Kalau kita ajar, sebab Allah sendiri dah banyaklah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang yang hak, iaitu Allah, dalam hati kita, yang batil semua hancur. Kalau kita zikir tuan-tuan, kalimah Allah itu kita rasa memenuhi jasmani rohani kita. Apa saja makhluk nak serang kita tak berjaya. Kan Rasulullah sebut Bismillah, Allazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kan maksudnya Rasulullah suruh kita zikir sampai ke peringkat Bismillah. Tiba-tiba ada orang kata zikir Allah, Allah tak ada faedah. Besok dia nak mati, nak ingat apa? Kita soal. Besok dia, kalau tak boleh zikir Allah, Allah, besok dia orang ni nak mati, nak ingat apa? Apa yang nak diingat? Dah ingat Allah haram, masuk neraka. Jadi ringkasnya gitulah tuan-tuan. Banyakkanlah zikir Allah, Allah. Abu Qasim Al-Junaidi dia galakkan kita sebut Allah, Allah, Allah. Rasulullah sendiri pun sebut Allah, Allah dalam hati. Berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya Muhammad, engkau sebut, engkau ingat nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu. Ya. Rasulullah pun kata, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Dua mata, karena ketika tidur hati Nabi terus otomatik Allah, 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 Allah. Fikir cukuplah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wal ummahatina wa li dzil huquqil wajibin alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min amna rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.